Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syazana Lokman bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yeoh hadir menyaksikan tayangan skrin besar Piala Asia 2023 pada 16 Januari bersama ribuan penyokong setia Harimau Melaya di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saingan Piala Asia AFC 2023 membuka tirai bagi Malaysia apabila bertemu Jordan dengan perlawanan berkesudahan. Malaysia tewas dengan jaringan 0-4. Pasukan negara akan meneruskan saingan bagi kumpulan E dengan menentang Bahrain pada Sabtu 20 Januari dan seterusnya bertemu Korea pada Khamis 25 Januari 2024. Senarai lokasi tayangan skrin besar di seluruh negara boleh anda ketahui di semua platform media sosial Kementerian Belia dan Sukan. Majlis Sukan Negara telah menerima kunjungan hormat daripada Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, Jabatan Penerangan Japin Sarawak dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, serta Radio Televisyen Malaysia RTM pada 17 Januari 2024 bertempat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membincangkan pengurusan publicity dan promosi bagi Tamasya Sukan Malaysia Sarawak 2024. Sukan Malaysia Sarawak 2024 bakal membuka tirai pada 17 hingga 24 Ogos, manakala pada Sukma Sarawak berlangsung pada 22 hingga 28 September 2024. Majlis Sukan Negara telah menerima kunjungan hormat daripada Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS pada 17 Januari 2024 bertempat di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Pertemuan tersebut diadakan adalah bagi membincangkan perancangan ADAMAS yang melibatkan atlet-atlet negara bagi tahun 2024, khususnya atlet-atlet yang terlibat dengan Tamasya Sukan Olimpik Paris yang bakal dijadualkan pada Julai nanti. Sesi perbincangan dipengerusikan Ketua Pengarah MSN Encik Abdul Rashid Yaakob, turut dihadiri Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Encik Jeffrey Ngadirin serta Pengarah ADAMAS Puan Azura Abidin. Majlis Sukan Negara membuka catatan tahun 2024 dengan penetapan dan perancangan rapi untuk sektor pengurusan dan pembangunan sukan. Ia bertujuan bagi memastikan jentera organisasi semakin kukuh dan mampu mentadbir program utama sukan negara dengan cemerlang. Bersama kepimpinan Ketua Pengarah dan dua timbalannya yang baharu, Majlis Sukan Negara pantas merangka pelan dan perancangan rapi menerusi sesi perbincangan yang dihadiri pengurusan tertinggi dan pegawai-pegawai kanannya selama 3 hari dari 14 hingga 16 Januari di Genting Highlands, Pahang. Saya berpuas hatilah dengan kita punya bengkel retreat ataupun perancangan tahun 2024. Kita telah banyak berbincang sebenarnya apa yang kita nak laksanakan dan kita telah meletakkan keutamaan kita untuk kita laksanakan program-program yang berkaitan dengan pembangunan sukan dan juga program yang berkaitan dengan pengurusan serta keuangan untuk kita penuhi dalam tahun 2024 ini. Paris 2024 menjadi cabaran terbesar di mana MSN perlu mengembling lebih tenaga demi mencapai sasaran pingat emas pertama yang diidam-idamkan kontingen negara. Tetapi di sebalik itu, beberapa perubahan berkaitan polisi dan pentadbiran dalaman turut dibincangkan seiring rentak perkembangan sukan zaman kini. Secara ringkas, kita pertama sekali perancangan yang utama saya dah sebut tadi tentang untuk mencapai pingat emas, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga merancang untuk tahun 2024 ini membuat pindaan ataupun semakan semula Akta Majlis Sukan Negara yang telah lama kita mungkin nak semak, mungkin nak pindah sikit sebanyak. Kemudian kita juga berbincang tentang penyusunan semula organisasi MSN yang juga kita akan berusaha untuk selesaikan pada tahun ini. Di samping itu, kita juga berbincang tentang empowerment kepada persatuan-persatuan sukan dan juga empowerment kepada pegawai-pegawai untuk lebih memudahkan pelaksanaan tugas. Di samping itu, kita juga berbincang tentang membaiki struktur
struktur pembangunan sukan. Dan kita nak susun balik struktur pembangunan sukan ini daripada peringkat akar umbi kepada peringkat bakat sehinggalah kepada peringkat prestasi tinggi, peringkat podium. Faktor kejayaan sesuatu tamasya sukan sudah pasti akan dilihat dari sudut promosi dan publiciti yang mantap oleh pihak penganjur. Pertemuan tiga pihak antara Kerajaan Negeri Sarawak, Tuan Rumah Sukan Malaysia dan Para Sukma 2024 bersama MSN serta RTM dijadikan platform terbaik bagi memastikan tamasya sukan terbesar negara mendapat sambutan peminat sukan tanah air dan penonton dari pelbagai lapisan masyarakat. Bahang Sukan Malaysia dan Para Sukma yang bakal berlangsung pada Ogos dan September tahun ini semakin dirasakan. Kerajaan Negeri Sarawak yang kini berada di peringkat persiapan akhir ke arah penganjuran Sukma edisi ke-21 itu mahu memastikan rakyat Malaysia turut sama meraihkan kehebatan atlet muda negara bertanding mewakili negeri masing-masing di tamasya kali ini dengan pelan promosi yang lebih teratur dan menyeluruh. Hasil daripada pertemuan lebih 1 jam tadi, kita pun dapat mendapat sokongan dan kerjasama yang cukup erat seperti perkongsian pengalaman sebab menjadi sukan negara ini memang kita anggap sebagai suatu anchor utamalah untuk semua sukan Malaysia yang telah berlangsung selama ini. Menurut Samuel, pihak UKAS yang dipertanggungjawab mengetuai Jawatan Kuasa Promosi dan Publiciti Sukan Malaysia 2024 turut berkolaborasi bersama beberapa lagi agensi media utama dan tempatan sebagai rakan strategik bagi menyediakan liputan terkini Sukan Malaysia dan Para Sukma nanti. Persediaan kita sekarang ini di tahap mesyuarat. Kita pun telah mengadakan beberapa mesyuarat di peringkat negeri Sarawak untuk melengkapkan AJK kita yang terdiri daripada agensi-agensi komunikasi kerajaan seperti RTM, Bernama, Jabatan Penerangan, PINAS, TVS dan juga media-media tempatan. Dalam pada itu, Ketua Penolong Setiausaha Sukan Kementerian Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Khairul Nizam Moshidi berkata, selain hebahan meluas di saluran media perdana, beliau memberi bayangan adanya aktiviti larian obor di semua daerah Sarawak termasuk beberapa siri jelajah dan kunjungan hormat di Semenanjung bagi kedua-dua tamasya Sukma dan Para Sukma nanti. Untuk persiapan Sekretariat Sarawak, alhamdulillah dalam perancangan memang kita dah jangka ada beberapa perkara yang perlu kita settlekan yang terlebih dahulu lah, yang terutama yang kritikal, yang misalnya untuk logo, maskot, lagu, itu semua kita dah settle. Kita akan pemilihan terakhir di bawah Yang Amat Berhormat Premier akan berlangsung pada 24 dan lepas tu kita akan buat launching. Larian obor ataupun baton kita akan lebih atau berkenaan dengan tarikh perasmian sebab kita buat 17 dan kita kena ending larian obor tu ataupun baton ni pada 16 hari bulan Ogos. So kita akan bergerak ke 12 bahagian di semua bahagian di Sarawak, daripada Limbang sampai ke Kuching lah, daripada utara sampai ke selatan. So ada 12 bahagian yang kita akan lalui. Kita ada beberapa program promosi lah sekali bergerak bersama dengan jawatan kuasa ini nantilah. Semenanjung kita buat berlainan sikit sebab kita akan buat kunjungan hormat. Kita akan sekalikan dengan promosi. Kita akan bagikan kepada 3 kumpulan, iaitu yang akan pergi sebelah utara, yang akan pergi sebelah pantai timur dan akan pergi sebahagian selatan. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.